أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي اتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof. Kerana dapat meluangkan masa untuk slot kuliah Isyak dengan tajuk Riyadhus Salihin. Itu saya. Betul. Yang berbahagia Puan Rosniyati binti Mansur selaku pengurusi JNI yang berusaha tim pengurusan Gemarul Iman, serta terima kasih juga dan dianugerahkan kehadiran muslimat yang sentiasa setia di Google Meet untuk mencari keredaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mohon keberkatan halaqah ilmu ini dijemput Al-Fadhil untuk Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran Bisir Al-Fatihah. Seterusnya dijemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Tafadhal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurusi majlis, seterusnya saf kepimpinan Gema Nur Iman JNI, para alim ulama, para ibu, kakak-kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para pelayar yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mulai dengan ucapan tahmid kesyukuran Alhamdulillah kerana pada malam ini dapat lagi kita bersua dan bertatap muka dalam kita membicarakan satu kitab, iaitu kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis oleh Imamun Nawawi. Dan kira-kiranya pertemuan kita pada malam ini pertemuan kali yang ke-6 sebenarnya. Dalam siri kuliah pengajian berkitab kita yang mana kita mulakan pengajian kitab Riyadhus Salihin ini tepatnya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 dan hari ini hari Jumaat 5 Januari 2024. Maknanya lebih kurang 2 bulan lah, dah masuk bulan yang ketiga. Kita telah berjaya adakan sebanyak 6 kali pertemuan, yang mana kelas kita ni 2 kali sebulan sebenarnya, 2 kali sebulan. Dan insya-Allah pertemuan kali yang ke-6 kita akan masuk pada bab yang ke-6 daripada kitab Riyadhus Salihin, iaitu bab at-taqwa, babut taqwa, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah pada malam ni insya-Allah. Bagi yang ada kitab sama macam kitab saya, iaitu kitab Riyadhus Salihin terjemahan dan huraian jilid 1 terbitan Jakim, berada pada muka surat 150 kitab kita ni insya-Allah. Kita baca dan kemudian kita lihat huraiannya lah. Bagi jemaah yang belum ada kitab, boleh dapatkan kitab ni segeralah. Bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksud takwa. Takwa ni kita biasa dengar. Apa dia takwa ni? Ada orang kata takwa ni ialah takut kepada Allah. Betul juga. Tapi perinciannya lagi, kita tengok dalam kitab kita ni disebut, kata Imam Nawawi, takwa ataupun takut kepada Allah adalah maksudnya mengikuti dan mengamalkan setiap perintah Allah. Itu yang pertama maksud takwa. Bukan sahaja buat segala perintah Allah. Dan satu lagi maksud takwa, meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah. Buat semua perintah Allah, amalkan segala suruhan Allah, tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Itulah maksud takwa yang sebenar. Dapat tak para jemaah makna takwa tu? Kita biasa dengar kan, jadilah kita orang yang bertakwa. Lebih-lebih lagi kaum muslimin, orang lelaki hari ni hari Jumaat, pada khutbah yang kedua tu khatib akan ingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dengan macam mana? Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Sama ada perintah tu kecil, besar, tahu hikmahnya, tak tahu hikmahnya. Orang yang bertakwa ni, dia buat semua tu kerana apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak para jemaah sekalian? Makna takwa secara ringkas lah. Kalau nak hurai lebih lagi, itu kena tajuk yang khusus tentang tajuk takwa ni. Jadi kita nak baca ayat Quran dan dalil-dalil hadis, maka kita ambil salah satu daripada makna maksud takwa adalah mengamalkan setiap perintah Allah, meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian, kata Imam Nawawi, matlamat hidup yang wajar bagi setiap manusia ialah untuk menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Kata Imam Nawawi, tujuan hidup kita ni apa tujuan dia? Tujuan yang paling utama, tujuan yang paling besar adalah kita nak menjadi hamba Allah. Hamba Allah yang macam mana? Yang bertakwa, iaitu yang buat semua perintah Allah, yang tinggalkan semua larangan Allah. Itu tujuan utama kehidupan. Dalam ayat yang lain disebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan manusia dan jin, tujuannya untuk ibadah. Untuk ibadah. Dalam ayat ni sebut, tujuan diciptakan kita ni supaya kita ni jadi hamba Allah. Bukan kita jadi pekerja. Kalau jadi pekerja, ada benda yang kita tak setuju dengan bos, kita tak buat. Betul tak? Ataupun bukan kita jadi rakyat. Kalau jadi rakyat, ada benda yang kita tak nak, kita protes. Tapi kita ni adalah hamba Allah yang bertakwa. Dan lambang kita jadi hamba Allah, lambang ibadahnya yang paling besar adalah solat sebenarnya. Solat, kalau kita jaga solat kita, sebenarnya kita ini hamba Allah. Sebab apa? Dalam solat, kita meletakkan anggota badan kita yang paling mulia, iaitu kepala, di tempat yang paling bawah di lantai ketika kita sujud. Itu falsafah solat. Falsafah solat, orang yang sedang sujud tu, dia mengakui dia adalah hamba kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok lagi apa kata Imam Nawawi tentang takwa ni. Untuk mencapai taraf ketakwaan bagi seseorang, memerlukan kepada usaha yang kuat. Nak jadi orang yang bertakwa ni kena usahalah. Tak boleh duduk saja-saja tiba-tiba jadi orang bertakwa. Tak boleh, kena usaha. Dan kena sabar. Dalam ibadah pun kena sabar. Nak tinggalkan benda yang Allah tak sukai pun kena sabar. Maknanya kena usaha kuat. Kena usaha sungguh-sungguh. Pertama sekali, hendaklah membina diri menjadi orang yang gemar kepada amal soleh dan benci kepada perkara yang dikeji oleh Allah.
Nak jadi orang yang takwa, nombor satu sekali, kata Imam Nawawi, kena didik hati kita ni suka kepada benda-benda yang baik. Dan rasa benci dan keji kepada perkara yang tak disukai oleh Allah. Kena didik benda macam. Segala macam yang Allah suruh, kita suka. Dan segala macam yang Allah keji, yang Allah benci, kita tidak suka. Itulah cara untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan akan membuka jalan untuk mencapai hidup yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, kita baca dulu. Ada beberapa dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis. InsyaAllah kita akan tengoklah dengan kesempatan masa yang ada ni. Allah Ta'ala berfirman, dalil Al-Quran yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud ayat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan mati sebagai seorang Muslim. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Allah sebut, wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati melainkan mati sebagai orang beriman. Para jemaah sekalian, mati ni bukan pilihan kita, betul tak? Di mana kita nak mati, bila kita nak mati, bagaimana cara nak mati tu, itu terutamanya tempat mati, bila mati, itu urusan Allah. Tapi Allah ingatkan, awak jangan mati melainkan mati sebagai seorang yang Muslim. Maka cara macam mana nak mendapatkan kematian sebagai orang Muslim ni, orang Islam? Allah sebut pada ayat yang kita baca tadi, Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya buatlah segala perintah Allah dengan sebenar-benar dan tinggallah larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Ada orang dia buat olok-olok je. Dia buat perintah Allah tu mungkin kerana segan pada orang-orang tertentu. Ataupun ikut-ikutan. Orang lain buat pun dia pun buatlah. Ataupun dia buat tu sekadar buat sajalah. Dah awak buat, saya pun buat. Tapi haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa ni maknanya dia buat tu sungguh-sungguh sehabis daya dia. Dan bila bertakwa dengan sesungguh-sungguh, itulah kata Allah, wa antum muslimun, kamu akan dimatikan sebagai seorang muslim. Maknanya mati dalam husnul khatimah. Maka di sini kita fahamlah cara nak mendapatkan kematian muslim. Kita buat segala perintah Allah sebaik mungkin dan tinggalkan segala larangan Allah sekadar kemampuan yang sungguh-sungguh kita mungkin. Maknanya sedaya upaya. Sebab itu, ayat yang kedua tu Allah ingatkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Fattaqullaha mastata'tum. Oleh itu kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Sekuat yang boleh. Usahalah semampu mungkin. Kalau tak mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan. Faham tak? Maknanya sedaya upaya mungkin ni, beramallah sedaya kemampuan kamu. Ada orang dia ambil mudah. Contoh kan, balik kampung, jalan jam, tak jumpa masjid, tak jumpa surau, tak apalah, nanti qada je lah. Jangan begitu. Cuba dulu usaha sedaya mungkin untuk solat. Bahkan ada kita tengok kan, yang balik kampung hari tu, sampai arek nak semua penuh, nak masuk semua jam dan sebagainya, sehingga ada yang solat tepi-tepi jalan sekalipun. Itulah yang dimaksudkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah
sedaya upaya mungkin. Seboleh mungkin buat. Ada orang kalau naik kapal terbang, pergi jauh-jauh kan. Habis dah waktu solat nanti qadalah, jangan demikian. Sedaya upaya mungkin kata Allah. Solatlah kat airport. Ataupun solatlah ketika berada di atas kapal terbang sekalipun. Solat maknanya buat semampu mungkin, sedaya usaha mungkin, melambangkan kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Kalau di luar kemampuan tu, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kan, kita ada tempat-tempat tertentu kalau nak ambil wuduk tu tidak mampu dilalukan air padanya. Mungkin ada balut besi dan sebagainya, pakai simen dan sebagainya. Fattaqullaha mastata'tum. Sedaya mungkin kita dah cuba dah mengalirkan air wuduk. Kalau tak mampu juga, maka dialirkan tempat balutan tersebut. Maknanya usaha dulu kata Allah. Itu tanda orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ketiga dalam bab takwa kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar dalam segala perkara. Allah mengajarkan kepada kita, ciri orang yang bertakwa ni, dia bercakap jujur ataupun berkata benar. Berkata benar. Dah tu dalam Islam Ustaz, tak bolehlah nak berhelah, nak menipu boleh. Dalam keadaan-keadaan tertentu dikecualikan. Sebagai contoh, perkara yang boleh memberi mudarat pada kita. Ataupun dalam keadaan perang contohnya kan. Musuh tanya, kamu datang ni berapa ramai angkatan tentera kamu? Maka ketika tu dibenarkan untuk berbohong ataupun berhelah. Tapi bukan memberi ruang untuk berbohong sepanjang masa, tak boleh. Maka Allah sebut, waqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu berkata benar. Ciri orang yang bertakwa ni, dia berkata benar. Sebab itu Nabi SAW, dia ni dikenali dengan Nabiun Siddiq. Nabi yang sentiasa bercakap benar. Siddiq gelaran dia. Sebab itu, ada orang nak melakukan pembunuhan karakter kepada Nabi, diberi gelaran Muhammad Al-Kadzab. Muhammad si pembohong. Jadi, ia dibantah oleh Abu Lahab. Abu Lahab kata, jangan. Sebab apa? Muhammad ni dia tak pernah bohong. Maka kalau kamu panggil dia dengan gelaran Muhammad Al-Kadzab, aku akan bantah. Maknanya musuh bantah bila diberikan gelaran bohong pada Nabi. Sebab Rasulullah orang yang bertakwa, dan ciri orang yang bertakwa itu qawlan sadida. Percakapannya itu percakapan yang benar dalam segala perkara. Cuma itulah, kadang-kadang bila kita bercakap benar ni, bercakap jujur, bercakap lurus, ada pula orang tak suka, betul tak? Cuma itulah, dalam nak meraihkan perkara tersebut, orang yang nak bercakap benar pun, dia kena ada hikmah juga. Betul, teguran itu teguran yang baik, teguran yang benar. Tapi janganlah sehingga menjatuhkan maruah ataupun air muka orang lain. Dia tengoklah, dia mesti teguran secara berhikmah dan sebagainya. Nak meraihkan perkara tersebut. Tapi tanda orang beriman, waqulu qawlan sadida. Dia sentiasa bercakap benar. Ini dalam bab takwa. Dalil yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Surah At-Talaq ayat yang kedua hingga ketiga. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan,
serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Allah sebut orang yang bertakwa kepada Allah, maknanya dia buat perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Salah satu yang dijanjikan Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Salah satu daripada maksud rezeki yang tak disangka-sangka ini adalah rezeki yang barakah. Orang yang bertakwa, mungkin dia dapat sikit je kita nampak rezekinya. Tetapi rezeki barakah, rezeki yang sikit itu cukup dan memadai. Betul tak? Dia bertakwa kepada Allah. Hamba yang baik, hamba yang soleh, buat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Tapi kita tengok dia orang biasa je, nak kata kaya tak sangat, pangkat besar tak sangat, gaji banyak tak sangat. Tapi kita tengok cukup rezeki dia. Walaupun anak sampai 5 orang, 6 orang, 7 orang, duduk di bandar sekalipun, tapi kita tengok tidak ada keluh kesah. Ada orang dalam keadaan, yalah gaji besar, kerja sedap, pangkat tinggi, tapi tengok keluh kesah di dalam kehidupannya. Mungkin na'udzubillah min zalik, kita takut daripada sumber-sumber yang tidak baik. Tetapi salah satunya Allah sebut, wa man yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi rezeki Allah dari jalan yang tak disangka. Salah satu daripada maksud rezeki yang tidak disangka ini, mim barakatir rizki, daripada berkatnya rezeki tersebut. Tengok Allah cukup. Gaji taklah banyak sangat. Grade kerja pun grade 19 aja. Grade 19 biasa je. Tapi tengok tenangnya hidup dia macam orang grade 91. Macam orang grade 91. Ada orang grade tinggi, grade berapa grade kalau kita tengok tu grade 48. Grade 48. Grade 52. Grade 54. Tapi seperti orang yang grade 17 saja. Contoh kan. Mungkinlah salah satunya dari sudut barakah. Kita mengharapkan rezeki kita ni ada barakah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita selalu minta dalam hidup kita ni barakah sebenarnya. Kita nak makan, kita nak minum, kita minta barakah. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah rezeki kami. Ataupun kita semayang subuh kan, subuh nanti. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa barik lana fima a'tait. Berkatilah kami atas apa sahaja rezeki yang engkau beri. Kita minta barakah. Maka salah satu daripada sumber mendatangkan barakah adalah dengan bertakwa kepada Allah. Maksud takwa pada Allah, buat segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Moga Allah berikan kepada kita semua yang disebutkan dengan takut kepada Allah. Sebab itu kita kena doa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa baginda? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, campakkanlah perasaan takut dalam hati kami agar kami takut untuk melakukan dosa dan maksiat kepada engkau. Kita kena banyak doa demikian sebab kita takut dengan maksiat-maksiat inilah yang menghalang daripada mendapat barakat rezeki, berkatnya rezeki tersebut. Itu dalil yang keempat. Kemudian, dalil yang kelima daripada Quran sebelum kita masuk dalil daripada hadis. Firman Allah Ta'ala, In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum
wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Maksudnya, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan bagimu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Subhanallah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita lagi tentang kelebihan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi dia petunjuk ataupun cahaya yang menyebabkan dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang betul, mana yang tak betul. Ini nikmat ni, nikmat. Nikmat kita buat sesuatu tu dengan kita sebut mata hati kita tu, kita buat benda yang Allah redha. Kadang-kadang ada benda kita tak jelas, betul tak? Ni boleh ke tak boleh, halal ke haram. Maka Allah bagi satu firasat pada diri kita. Bila hati kita rasa tak tenang, kita tak buat. Ataupun kita ni rasa segan, kita rasa malu nak buat takut orang lain tahu. Nak buat benda yang tak baik takut orang lain tahu. Itu satu petunjuk daripada Allah yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang bertakwa. Allah sebut, siapa yang bertakwa, dia akan dapat cahaya petunjuk yang membezakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ini satu nikmat yang besar. Sebab itu kita kena banyak doa dengan salah satu juga doa Nabi SAW. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepada kami satu nikmat, iaitu kau beri kepada kami tunjuk mana yang benar itu benar, dan tunjukkan kepada kami mana yang salah itu salah. Ini satu nikmat yang besar dalam hidup kita. Kita tahu mana yang benar tu benar, mana yang salah tu salah. Itu satu nikmat daripada Allah. Bagaimana Allah boleh beri kepada kita petunjuk sehingga kita mampu membezakan yang ni benar, yang ni salah? Allah sebut, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau awak bertakwa kepada Allah, Allah akan sediakan kepada awak furqana, petunjuk yang boleh membezakan yang benar ataupun yang salah. Itu disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Kemudian dalil daripada hadis Nabi SAW, kita ambillah beberapa hadis untuk kita baca dalam bab takwa ini insya-Allah. Hadis yang pertama, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Qila ya Rasulullah man akramun nas. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang satu soalan. Apa dia soalannya? Man akramun nas. Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling mulia di sisi Allah ni siapa dia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia ni atqahum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takut pada Allah. Orang yang paling takut pada Allah itulah orang yang paling mulia. Siapa orang yang paling takut pada Allah? Orang yang melaksanakan perintah Allah dan dia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling mulia. Kemudian sahabat dia tanya soalan lagi. Laisa an hadza nas'aluka wahai Rasulullah. Bukan itu maksud pertanyaan kami tadi. Kami bukan tanya siapa yang paling mulia tu orang yang bertakwa, bukan tu yang kami nak tanya. Dah tu kata Nabi,
yang kamu maksudkan orang yang paling mulia ni macam mana? Kamu nak nama orang? Maka Rasulullah katakan, yang paling mulia itu adalah salah satu daripada Nabi Allah. Fayusufu nabiyullah ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Oh, kalau kamu nak tahu contoh siapakah orang yang mulia itu, manusia yang paling mulia adalah antaranya Nabi Yusuf, anak Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak kepada kekasih Allah. Nabi Yusuf ni, dia anak Nabi, cucu Nabi. Dia moyang dia pun adalah Nabi. Kan, Nabi Yusuf, dia ada 11 orang adik-beradik yang lain. Termasuk dia 12 lah. Nabi Yusuf ni anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub ni anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni anak kepada Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah bagi contoh, Nabi yang mulia itu adalah Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Dia keturunan datuk nenek moyangnya adalah Nabi-Nabi. Nenek moyang dia adalah Nabi-Nabi, Nabi Yusuf ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang dia bukan Nabi. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bukan Nabi. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan Nabi. Bin Hashim. Hashim bukan Nabi. Tapi dari sudut keturunannya, mulianya, Nabi Yusuf ni kerana dia adalah datuk nenek moyang dia semuanya adalah Nabi. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Qalu. Kemudian sahabat tanya lagi, laisa an hadza nas'alu. Bukan tu wahai Rasulullah kami nak tanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling mulia ni? Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan Arabkah yang kamu hendak tanyakan? Rasulullah bagi tahulah. Oh, kamu nak tahu orang yang paling mulia dalam kalangan orang Arab ke? Sebab bila dicerita tentang Nabi yang paling mulia ni Nabi Yusuf sebab keturunan Nabi-Nabi, sahabat kata bukan begitu yang saya maksudkan. Dah tu Rasulullah tanya, kamu nak tahu orang Arab ke yang paling mulia? Maka Rasulullah sebut, orang Arab yang paling mulia itu adalah orang yang macam mana? Mereka yang terbaik semasa jahiliyah adalah terbaik semasa Islam apabila mereka benar memahami syariat Islam. Maksudnya orang yang paling mulia ni, orang zaman jahiliyah pun, dia ni orang baik dah. Masa orang lain duk mabuk-mabuk, dia tak terlibat. Masa orang lain buat jahat, masa zaman jahiliyah, dia tak terlibat. Dan bila dia masuk Islam pun, dia jadi orang yang baik dalam kalangan orang Islam. Maka itulah manusia yang paling mulia, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah pada mana-mana waktu pun dia berada. Itu maksud hadis ni. Selesai hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin babut taqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Menarik hadis ni. Hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabdanya, baginda bersabda, sesungguhnya dunia itu amat manis dan indah pada pandangan mata. Benda yang manis ni biasanya sedap lah kan. Tapi tak semestinya manis itu baik untuk kehidupan ataupun kesihatan. Betul tak? Sedap, tapi tak semestinya baik. Maka Rasulullah bagi gambaran. Dunia ini manis. Menggambarkan seronoknya dunia.
nikmatnya dunia. Dunia ni manis dan indah pada pandangan mata kita. Seronoknya, bagusnya, syoknya dunia ni. Namun kata baginda, sesungguhnya Allah melantik kamu menjadi pemerintah di dunia ini dan Allah memerhatikan bagaimana kamu bekerja. Allah lantik kita ni sebagai pemerintah ataupun kita kalau tidak pemerintah pun kita sebagai hamba di dunia dan bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai hamba. Oleh itu, takutlah fitnah. Fitnah ni maknanya ujian. Dan takutlah kepada tipu daya dunia dan tipu daya wanita dalam hadis ini disebut. Sesungguhnya fitnah pertama terhadap Bani Israel berlaku disebabkan wanita. Apa maksud fitnah pertama dalam kalangan Bani Israel adalah disebabkan wanita? Ia cerita tentang anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kan dikenali dengan nama Israel. Cucu dia ataupun anak keturunan cucu cicit dia dikenali sebagai Bani Israel. Anaknya bernama Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Kan Nabi Yusuf seorang yang handsome, seorang lelaki yang budiman dan dia digoda oleh pemerintah di Mesir ketika itu namanya Imra'atun Aziz. Pemerintahnya ada disebut Zulaikha dan sebagainya. Maka dia teruji ataupun fitnah yang terkena kepada Nabi Yusuf. Itulah fitnah yang pertama dalam kalangan Bani Israel, fitnah wanita. Itu maksud hadis tersebut. Maknanya berhati-hatilah dengan fitnah. Yang pertama fitnah dunia, yang kedua fitnah wanita. Maknanya ujian dari sudut wanita itu tadi. Itu yang kedua daripada hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga. Kita baca hadis yang ketiga pada malam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita buat bintang sikit ataupun tanda dalam catatan buku kita. Doa ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Apa dia Rasulullah amalkan? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, as'alukal huda, mohon petunjuk dari engkau. Wattuqa, dan mohon timbulkan perasaan takut pada engkau. Wal afafa, dan mohon kepada engkau diberikan al-afaf. Al-afaf ni maknanya terhindar daripada melakukan kejahatan, wal ghina, dan kaya jiwa. Kaya jiwa ni bersifat pemurah, bersifat prihatin pada orang lain. Ada 4 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ni. Kalau boleh doa ni kita baca beramai-ramai sekali, boleh ke? Para jemaah duduk di rumah, ikut ana dah, ikut saya baca doa ni insya-Allah. Dan kalau boleh kita hafallah doa ni. Doa ni juga saya kalau jadi imam, antara yang selalu jugalah kita doa. Cumanya kalau kita jadi imam, kita tidak baca Allahumma innilah. Kita akan baca Allahumma inna. As'aluka kita tukar nas'aluka. Kami. Boleh kita baca ramai-ramai sekali insya-Allah. Dan kita hafal. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Apa maksud dia? Allahumma, wahai Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka memohon kepada engkau, al-huda, petunjuk. Kita nak petunjuk Allah. Wattuqa, takut kepada engkau, takwa. Wal afafa, terhindar daripada buat dosa maksiat kejahatan. Wal ghina, kaya jiwa. Masya Allah, cukup lengkap dalam hadis ni. Dalam doa ni dia merangkumi berkenaan dengan doa
hablum minallah, hablum minan nas. Wal afafa wal ghina, terhindar daripada buat jahat, timbul perasaan prihatin dalam diri kami, itu hablum minan nas. Wattuqa, iaitu hablum minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kita hafalah insya-Allah. Dan hadis yang ke empat pada malam ni, hadis riwayat Imam Muslim, ada dua lagi hadis kita perhabis insya-Allah untuk kita selesaikan, lengkapkan bab takwa. An Abi Tarif Adi bin Hatim At-Tai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Maksudnya, daripada Hatim At-Tai radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian didapati perkara yang lebih takwa kepada Allah daripadanya, maka hendaklah dia memilih mengerjakan yang lebih bertakwa itu. Maksudnya macam mana? Dia bersumpah nak buat sesuatu benda yang baik, tetapi dia dapati ada yang lebih baik daripada tu lagi, maka hendaklah dia menyegerakan yang lebih baik, yang lebih utama itu daripada apa yang dia sumpah tadi. Buat juga apa yang dia sumpah, tetapi nak menunjukkan kita ni fastabiqul khairat, berlumba sebaik mungkin nak melakukan amal soleh. Kita nak buat benda baik dah, tapi ada benda lebih baik yang boleh kita segerakan. Buat dulu yang lebih baik tu, kemudian buatlah apa yang kita sumpah benda yang baik tadi. Itu hadis yang keempat. Dan last sekali lah sebagai penutup pada malam ni, hadis yang kelima. Muka surat 156. An Abi Umamah Sudi bin Ijlan radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulul jannata rabbikum. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya, kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika menunaikan haji yang terakhir. Kita buat sikit haji yang terakhir ni pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Itu haji terakhir yang Rasulullah kerjakan. Baginda bersabda, apa pesan baginda dalam khutbah ini? Bertakwalah kamu kepada Allah. Pesan yang pertama, takut pada Allah. Dirikanlah sembahyang 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Keluarkanlah zakat harta. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu yang beriman. Nescaya kamu akan masuk syurga yang disediakan oleh Tuhan kamu. Salah satu jalan masuk syurga adalah menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah para jemaah sekalian, lebih kurang 50 minit perkongsian kita pada malam ni. Moga-moga bermanfaat dalam kajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin bab takwa. InsyaAllah kesempatan akan datang kita akan baca pada babul yakin wat tawakkal. Bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kajian kita pada malam ni bermanfaat dan insya-Allah kita bertemu di lain kesempatan lah. Jadi saya rasa sekadar itu saja pada malam ni. Masa pun dah pukul 10.20. Esok ada subuh lagi. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan. Saya serahkan kembali kepada moderator, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Ada ruang untuk soal jawab Ustaz? Boleh, 1-2 soalan kita alu-alukan. Dijemput kepada jemaah untuk soalan soal jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bonda Waalaikumsalam. Wan dulu. Sila. Bonda Wan dulu, sila. Mana benda buat punya soalan ni yang biasa je. Biasa selalu ditanya tapi nak juga dapat ustaz. Nak membendung perangai kita, hati kita, perasaan kita, jiwa kita supaya tenang, takut dan bertakwa kepada Allah tu. Apakah cara? Okey, macam mana nak mendidik lah, saya faham. Macam mana nak mendidik hati kita supaya sentiasa ataupun istiqamah lah kot. Kita guna istilah istiqamah dalam bertakwa kepada Allah. Sebab kadang-kadang iman kita kadang-kadang naik, betul tak? Kadang-kadang turun. Kadang-kadang statik je, mendata je. Maka yang pertamanya untuk kita konsisten ataupun istiqamah dalam melakukan apa yang disuruh Allah dan meninggalkan larangan Allah, yang pertama, tak dapat tidak, kita kena banyak doa sebenarnya kepada Allah. Betul tak? Kita kena banyak doa, nombor satu. Sebab ia berkaitan dengan hati. Untuk konsisten ni berkaitan dengan hati. Jadi ada satu doa lah yang Rasulullah selalu minta agar dirinya sentiasa konsisten. Konsisten bertakwa kepada Allah. Rasulullah minta, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, istiqamahkanlah hati ini pada jalan ketaatan kepada Engkau dan pada jalan agama Engkau. Maka yang pertama saya jawab soalan ni, kena banyak doa agar Allah beri nikmat istiqamah menjalankan ibadah dan meninggalkan yang tak disukai Allah. Yang kedua, untuk kita kekal konsisten dan istiqamah, yang kedua kena ada semangat. Kena ada semangat. Betul tak? Tak ada semangat, kita tak akan mampu kekal konsisten dalam mengerjakan ibadah dan amal soleh. Kena bangkitkan semangat. Semangat ni mahal. Kalau tak ada semangat, hidup kita bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik mati. Bila semangat sudah kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menggebu, dicampur takkan ayu. Pokok pangkalnya untuk kita kekal bertakwa, istiqamah, melaksanakan perintah dan suruhan Allah, kena ada semangat. Kan? Kita nak join kuliah malam ni benda baik ni. Tapi kalau tak ada semangat, agak-agak boleh kekal tak konsisten sampai 10.30. Tak boleh kan? Kena ada semangat. Jadi, poin yang keduanya selain doa, bangkitkan semangat kita. Dan yang ketiganya untuk kita sentiasalah beramal dan meninggalkan yang tidak baik. Yang ketiga, saya nampak kita kena ada circle lah. Circle macam GNI ni saya nampak sangat baik. Sangat-sangat baik. Walaupun kuliah Isyak menjangka 80 orang jemaah. Circle macam ni lah yang menjadikan kita mampu kekal konsisten dalam melakukan amal soleh. Bila kita berkawan dengan orang baik, insya-Allah kebaikannya itu akan mengalir pada kita. Macam Rasulullah SAW sebutlah kan, orang berkawan dengan penjual minyak wangi, dia paling kurang dia akan dapat jugalah wangian dia tu. Tapi kalau dia berkawan dengan orang yang kerjanya potong besi, paling kurang bajunya akan terkena serpihan api, bajunya akan koyak. Maka yang ketiga, cara untuk kita kekalkan takwa adalah circle-circle yang baik akan membantu kita. Wallahu alam, moga menjawablah persoalan tersebut secara ringkas. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, okey. Rukun takwa ni dia ada 3 Ustaz kan, iman, Islam dan ihsan. Okey, berkenaan dengan tauhid, syariat dan tasawuf. Baru sempurnanya takwa tu kan Ustaz. Andai kata salah satu tu tak ada, maknanya takwa kita tak sempurna lah Ustaz kan?
Okey. Maknanya 3 tu melengkapi takwa tu. Ke macam mana Ustaz? Okey. Dia uh, dia yang melengkapkan takwa tu betul lah macam tadi. Iman, Islam, ihsan. Dia tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak lengkaplah takwa kepada Allah. Contoh, akidahnya sudah baik, tauhidnya mantap, hukum fiqhnya bagus, tetapi tidak ada tasawuf. Contoh. Dua dah ada dah, satu tak ada, tasawuf tak ada. Maka bila dia tidak ada tasawuf, dia akan cenderung untuk merasakan diri dia ni lebih berbanding orang lain. Faham tak? Dia akan rasa, oi, kemah juga aku ni. Mantap aku ni. Malam-malam pun kuliah lagi, contoh kan. Itu orang tak ada tasawuf. Mungkin dari sudut amalnya baik, amalnya banyak, akidahnya mantap. Tapi kalau dia tidak ada tasawuf, menyebabkan timbul masalah hati tadi. Tasawuf ni berkaitan dengan hati lah. Timbul perasaan riak, ujub, takabur, sum'ah, angkuh, sombong dan lain-lain. Maka takwa kepada Allah perlu bergerak seiring. Dia sama seperti jari kita ni. Setiap jari kita ni dia ada function, ada fungsi masing-masing. Walaupun ibu jari dia ada fungsi dia. Nak ambil duit kat pejabat pos kan, contoh kan, duit ASB. Dia tak minta jari lain. Dia minta jari ibu jari dia. Maknanya ada function dia. Jari kecil, jari anak kan, dia ada fungsi dia. Nak korek telinga contohnya kan. Masing-masing dia ada fungsi. Begitu juga takwa mesti berjalan seiring. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya dan dari sudut tasawufnya. Ada orang akidahnya mantap, hukum hakamnya padu. Tetapi bila tidak ada tasawuf, dia akan merasakan diri dia lebih berbanding orang lain. Sebab tu kita pujilah kalau pihak GNI kan boleh susun kuliah ni Isnin malam Selasa kuliah akidah, Selasa malam Rabu kuliah fiqh, Rabu malam Khamis kuliah tasawuf. Kita baca kitab penawar bagi hati. Dia akan menjalankan secara beriringan kita menjadi insan yang bertakwa. Wallahu a'lam. Moga-moga memberi pencerahan lah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan Ustaz untuk yang terakhir? Boleh. InsyaAllah kalau ada last lah sebagai penutup. Mungkin ada lagi soalan daripada jemaah? Boleh. Faham ke malam ni? Bab takwa jelas ke? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak ada dah kot. Tak ada dah. Ustaz, ada soalan terakhir. Okey, boleh. Ya, para sahabat Rasulullah pada zaman Nabi pun merasa bimbang juga dengan dengan keimanan mereka masing-masing, dan mereka pun ada menyuarakan. Mereka menyatakan bahawa ya Rasulullah, aku ni begini keadaan imanku waktu pagi, waktu petang, bagaimana ya Rasulullah? Apa jawapan Rasulullah ya Ustaz? Ustaz ingat tak ceritanya macam mana? Okey, ceritanya ia berkaitan tentang seorang sahabat bernama Hanzalah. Hadis ni sahih. Seorang sahabat bernama Hanzalah, dia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat senior. Hanzalah dia mengadu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku ni ketika bersama dengan Nabi, iman aku full, kata dia. Tapi bila aku balik ke rumah aku, pergi ke pasar dengan orang lain, berjalan-jalan, sia-sia, iman aku down. Maka tanya Hanzalah pada Abu Bakar, okey ke macam tu? Kata Abu Bakar, aku pun merasakan perkara yang sama juga, wahai Hanzalah. Oh ya ke? Maka mereka berdua pun pergi bertemu dengan Nabi, mengadulah keadaan tersebut kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW, bila Abu Bakar dan Hanzalah bagi tahu, wahai Rasulullah, bila kami bersama kamu, kami berada dalam majlis ilmu, iman kami meningkat, bertambah. Tapi bila balik daripada majlis dengan kamu, iman kami menurun.
adakah hoki iman kami ni, takwa kami ni, adakah hoki macam ni? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu ini melazimi bersama dengan jemaah-jemaah. Maknanya kumpulan-kumpulan orang-orang yang baik. Sebab apa? Kamu berada dalam kumpulan orang-orang yang baik menyebabkan syaitan tidak akan masuk ke dalam diri kamu kerana akan diingatkan oleh orang-orang yang baik tadi. Berbanding tidak bersama dengan kelompok jemaah orang yang baik akan diterkam sebagaimana serigala menerkam kambing yang berkeseorangan. Berbanding dengan kambing yang berada dalam kumpulan, serigala takut nak terkam. Begitulah kiasan yang Rasulullah bagi bila kita berada dalam kelompok orang yang baik. Ada hari iman kita down, bila join je kuliah Isyak malam ni oleh GNI, iman kita akan jadi full bersemangat balik. Betul tak? Jadi jawapan baginda, alaikum bil jamaah. Lazimilah kamu bersama dengan jemaah yang baik-baik. Wallahu alam. Itu kisah dia. Terima kasih Ustaz. Sama. Cerita-cerita begini Ustaz, kadang-kadang kita baca tapi kita lupa. Jadi untuk mengingatkan semula, kita rujuk baliklah kepada Ustaz. Gitu. Ya, soalannya, ada lagi Ustaz masa? Soalan terakhir. Rasanya okey dah kot, pukul 10.30 dah ni. Kita tutup dululah malam ni. Bolehkah? Okey saya. InsyaAllah. Ya, okey. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran. Khairul jazak di atas perkongsian ilmu tadi. Semoga ilmu tadi dapat membimbing kita ke arah jalan yang Allah ridai. Semoga tidak menjadi orang yang sesat. Amin, insyaAllah. Kepada para jemaah yang terus berada di taman-taman syurga malam ini. Dengan ini mohon izin Al-Fadhil Ustaz untuk hebahan kuliah seterusnya. Dimaklumkan untuk kuliah subuh pada esok hari, iaitu pada 6 bulan 1 2024 pada jam 6.45 pagi ialah baca Yasin, doa dan tazkirah daripada Al-Fadhil Imam Hasan Al-Hafiz, Hasan Al-Fadhil bin Abdul Rahman. Hasan Fadli. Hasan Fadli, Astagfirullahaladzim. Imam Masjid Negara. Imam Hasan Al-Fadli. Imam Masjid Negara. Bin Abdul Rahman. Maaf Ustaz. Silap saya. Saya selaku moderator pada malam ini mohon kemaafan atas kekurangan dan kesilapan sebutan nama tadi sambung saya sepanjang mengenalkan kuliah tadi. Dan sebelum kita akhiri kuliah malam ini, dijemput Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan suratul Asr, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Khairul jazaa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.